Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah Mak Senah Season 2 Episod 4. Mak Senah Episod 4. Apa benda tu, Tok? Samad bertanya spontan kerana ada sesuatu yang sedang berdiri di balik pokok besar beberapa meter di hadapan mereka. Tok Guru Ismail menghalakan lampu suluh ke arah kelibat yang sedang bersembunyi di balik pohon. Semua mata tertumpu ke tempat yang sama. Sakit menahan debaran di dada. Bayu malam berpusu-pusu menyentuh tubuh 5 lelaki itu. Dingin sekali terasa menggigit sehingga ke tulang hitam. Leman yang berbaju Melayu menggigil-gigil kerana ketakutan. Dia nampak dengan begitu jelasnya makhluk yang sedang menghadap ke arah mereka itu. Dengan bantuan cahaya dari lampu suluh Tok Guru Ismail, Leman dapat memberitahu figuranya satu persatu. Matanya putih, tiada kelopak. Kulitnya berkedut seperti orang berusia 100 tahun. Tiada kaki menyentuh bumi. Dan yang paling utama, ia kelihatan seperti arwah Mak Senah. Tapi bukanlah belaan Mak Senah sudah dibakarkan. Jadi, itu siapa? Allahu Akbar! Tok Ketua melangkah setapak ke belakang apabila makhluk tersebut mula menampakkan dirinya. Samad, Ibrahim dan Leman turut sama menapak ke belakang, masing-masing menelan liur. Tok Guru Ismail terus menghalakan lampu suluh ke arah iblis itu. Tok Guru Ismail berbuat demikian kerana ingin memastikan yang di hadapan mereka bukanlah haiwan buas, kerana ketika itu mereka sedang berada di dalam hutan. Sebelum ni, penduduk kampung pernah melihat harimau ketika masuk dalam hutan yang sama. Sekarang, sahlah ia bukannya haiwan, tetapi iblis yang menyerupai arwah Mak Senah. Mana Senah? Ia bertanya secara tiba-tiba. Berderau darah yang lain. Tok Guru hanya mengunci mulut. Senah, dasar manusia bangsat. Aku lapar, bodoh. Iblis itu memaki hamun arwah Mak Senah. Satu Jumaat sudah berlalu, namun hidangan untuknya tidak ada. Kita balik dan datang semula pagi esok. Tok Guru Ismail berkata perlahan. Selepas membaca Ayatul Kursi dan menghembuskan ke arah iblis tersebut, mereka berlima kembali ke kereta yang diparkir di luar hutan. Dalam kereta, Leman masih belum berhenti menggigil. Seram betul muka penunggu hutan tu tadi. Hei, main cak-cak pula. Kenapa muka dia macam muka Mak Senah tu? Samad bertanya. Ya, soalan itulah yang mengganggu fikiran mereka. Bukan Tok dah pagar dia dalam rumah Aisyah ke? Ibrahim pula yang bertanya. Tok Guru Ismail memandang tepat ke hutan di hadapan mereka dan melihat beberapa makhluk halus sedang mengintai mereka.
Dia sengaja tidak memberitahu Tok Ketua dan yang lain kerana tidak mahu menakut-nakutkan mereka. Arwah ada membela lebih dari satu. Itu jawapan Tok Guru Ismail. Tertelan oksigen Leman ketika mendengarnya. Lebih dari satu? Mai! Jantungnya semakin laju berdegup. Dia tunggu arwah hantarkan hidangan dia sejak minggu lepas. Tapi dia tak tahu arwah dah meninggal. Tok Guru menyambung. Hidangan macam bertih beras segala tu ke tu? Soalan Samad dibalas dengan anggukan kepala Tok Guru. Pagi esok, saya akan ke sini balik. Saya kena cari busut tempat hidangan tu diletakkan. Saya akan drive lah. Tok Ketua menawarkan hikmatnya seperti biasa. Tak apa Jalan. Saya akan ke sini dengan kereta saya. Pagi esok, kamu ada urusan kampung kan? Tok Guru Ismail bertanya. Tok Ketua mengangguk perlahan. Mereka ni sudah bersahabat sejak kecil lagi. Kerana sekampung lah. Ketika meningkat remaja, Tok Guru Ismail ke Mesir untuk meluaskan ilmu agamanya selama bertahun-tahun. Oleh kerana itu, Tok Guru fasih berbahasa Arab. Tok Ketua serba salah mahu membiarkan Tok Guru ke situ semula seorang diri. Walaupun rakannya tu merupakan seorang lelaki alim, mungkin juga kerana mereka berdua sentiasa bersama-sama ke mana-mana. Kamu bertiga pun buatlah urusan masing-masing pagi esok ya. Saya akan uruskan hal ini esok. Tok Guru Ismail berpaling ke belakang sambil melemparkan senyuman ke arah tiga sahabat itu. Samad, Ibrahim dan Leman mengangguk-angguk. Jika itu yang Tok Guru mahukan, mereka akurlah. Lelaki alim ini tahu apa yang mereka tidak tahu. Tok Ketua mematikan enjin setelah menghantar semua ke rumah masing-masing. Kak Miza menyambut suaminya di ambang pintu utama. Esah mana? Tok Ketua bertanya. Dia baru tidur bang. Kesian dia bang. Kak Miza membalas. Tidak sampai hati dia melihat muka Esah yang diselubungi kesedihan. Tok Ketua mengangguk faham. Pasangan suami isteri itu beriringan ke ruang tamu lalu duduk di kerusi. Bang, macam mana tadi bang? Botol tu kena gali Miza. Astagfirullahalazim. Kak Miza beristighfar. Siapa pula yang pergi gali semula tu? Tak bertanggungjawab betul. Tahu ke siapa yang buat kerja tu bang? Belum. Pagi esok Tok Guru ke sana balik. Awak dengan budak bertiga tu pergi sekali? Tok Ketua menggilingkan kepala. Seperti apa yang dikatakan oleh Tok Guru Ismail, dia memang ada urusan kampung yang perlu diuruskan di sebelah pagi esok. Kak Mizah mengerut dahi. Dia menyandarkan tubuhnya ke kerusi, cuba memikirkan sesuatu. Siapalah yang gali balik botol tu? Selain arwah Mak Senah, ada siapa lagi yang bersekongkol membelah hantu raya di kampung tu ke? Saya tak sangka arwah Mak Senah akan membela. Perlahan saja suara Kak Miza khawatir didengari oleh Esah. Saya rasa arwah pun warisi benda ni dari arwah suami dia, Pak Jai. Tok Ketua berkata. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Jai? Salah seorang penduduk kampung Hulu Lapan yang langsung tidak mesra alam. Wajahnya sentiasa mencuka dan tidak pernah bergaul dengan orang-orang kampung. Setiap malam Jumaat akan berjalan masuk ke hutan bersama beg bunjut yang diperbuat daripada kain pelikat. Dalam beg bunjut tu berkemungkinan ada hidangan buat para belaannya. Sekarang Esah menjadi mangsa kesyirikan mereka. Menurut Tok Guru Ismail,
Hantu raya tu apabila terlepas akan menjadi semakin liar dan ganas. Proses untuk menangkapnya akan mengambil masa yang agak lama, juga memerlukan usaha yang banyak. Usah diturut nafsu keturunan yang menjadi mangsa. Leman juga turut melepak di ruang tamu rumahnya seperti Pak Majid dan Mak Mah. Topik yang sama dibangkitkan oleh pasangan suami isteri itu tentang arwah Pak Jai. Lepas berkahwin dengan arwah Mak Senah, mereka tak dikurniakan zuriat berbelas tahun. Pak Majid bercerita, Leman memasang telinga walaupun takut, tetapi dia tetap berminat untuk tahu. Dia membela sebab nakkan zuriat dengan kesenangan hidup. Pak, macam mana bapak tahu? Bapak kamu tengok sendiri, Pak Jai bagi makan belaan dia. Mak Mah bantu jawab untuk suaminya. Alamak. Leman tak dapat bayangkan bagaimana suasana pada ketika itu. Tadi pun dia sudah mau terkencing, terberak 116 kali. Ya Allah. Lama-lama risau mati kering je nanti. Bapak ikut dia ke? Leman bertanya. Masa tu bapak masih 20-an. Kebetulan petang tu nampak dia terkocoh-kocoh masuk dalam hutan. Masa tu dah nak dekat maghrib lah. Bapak ikut dia dan nampak upacara dia bagi makan belaan dia. Leman menelan liur sekali lagi. Bapak ada nampak rupa belaan tu tak? Macam beruk ke Pak? Pak Majid mengangguk. Kadang-kadang boleh menyerupai benda lain, Pak Majid berkata. Terus Leman teringatkan rupa belaan Mak Senah ketika di rumah Esah pada minggu lepas. Betul-betul macam Mak Senah, tapi auranya berbeza. Muka Mak Senah, tetapi versi menyeramkan. Berpeluh-peluh dahi Leman. Sebenarnya belaan Mak Senah ada lebih dari satu, Pak Majid berkata lagi. Terkejut Leman. Itulah yang dikatakan oleh Tok Guru Ismail sebelum ni. Bapak pernah nampak ke ada lebih dari satu? Sebab bapak kamu nampak lah, bapak kamu tahu. Mak Mah menegur Leman. Leman tersengih. Mak, bapak, malam ni Man tidur bilik Mak dengan bapak Leman berkata tidak malu. Jangan nak mengada, Mak Mah memprotes. Dah besar panjang pun penakut lagi. Allah, kalau belaan Mak Senah tu kacau Man macam mana? Baca apa yang patut, jawapan Pak Majid. Leman menggaru-garu betis yang digigit nyamuk tiruk. Alah, tak sporting betul lah mak dengan bapak ni. Tumpang tidur aja kot atas lantai, bukan atas katil. Tapi mak bapaknya peduli apa? Tok Guru Ismail bangun dari tidur untuk menunaikan solat tahajud. Setelah selesai, dia mengadu pada Yang Maha Esa dan memohon supaya segala urusannya dipermudahkan olehnya. Dia membaca Al-Quran, lalu membacanya sehingga masuknya waktu fajar. Selepas subuh, dia akan bertolak ke hutan untuk mencari jawapan. Dia membuat keputusan untuk pergi sendiri kali ini kerana tidak mahu menyusahkan Tok Ketua dengan 3 sahabat itu. Lagipun dia mahu berhadapan dengan makhluk halus itu secara bersendirian. Dia mahu berkomunikasi dengan mereka untuk sebuah jawapan. Selepas ke hutan, dia akan ke rumah Esah pula kerana Seko lagi ada dekat situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dia pun menyapu muka dengan kedua belah telapak tangannya. Sudah selesai menunaikan solat subuh, dia bersiap-siap untuk ke hutan. Anak bongsu dan isteri masih tiada di rumah.
Pintu utama dikunci, lalu dia menyusup masuk ke dalam kereta, memandu terus ke hutan yang dituju. Kenderaan diparkir di tempat yang sama Tok Ketua memarkir keretanya malam semalam. Suasana masih gelap dan berkabus tebal. Lampu kereta menyuluh tepat ke hutan. Lalu Tok Guru membacakan beberapa potong ayat Al-Quran dan mempersiapkan diri sebaiknya sebelum membuka pintu kereta. Pintu kereta dibuka, lalu Tok Guru Ismail keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berdiri di sisi kereta buat beberapa minit untuk memastikan yang tempat itu benar-benar selamat dari segala binatang buas. Dia sempat membaca ayatul kursi sekali lagi. Lalu dia menghayunkan langkah kaki menuju ke dalam hutan. Lokasi pertama ialah di tempat dia menanam botol tersebut. Lubang kerana digali masih di situ. Kemudian dia mencari lokasi di mana busut itu terletak. Dengan keadaan kabus yang semakin memutih, Tok Guru Ismail menggunakan kata hati 100%. Dia sendiri tidak pasti di mana busut itu berada. Dia hanya mengikut langkah kakinya saja. Berjalan dan terus berjalan. Ketika kaki melangkah, satu demi satu makhluk mengintai dari celah-celah pokok, dedaunan, reranting dan tanah. Tok Guru Ismail sentiasa membasahkan lidah dan hatinya dengan zikrullah dan selawat ke atas Nabi SAW. Ketika angin menderu laju menampar muka, dedaunan kering serta debu bertebangan di udara. Sepasang kaki berhenti di hadapan satu busut setinggi lelaki dewasa berketinggian 185 cm. Tinggi sedikit dari Tok Guru Ismail yang berketinggian 183 cm. Seperti yang dijangka, ada beberapa tulang besi di situ tetapi sudah diterbalikkan ke tanah. Pasti belaan-belaan arwah mengamuk kerana tidak diberi makan seperti biasa. Selepas kematian Pak Jai, Mak Senah yang telah menggalas tugas sebagai tuan kepada iblis-iblis itu, kini ia memburu Esah pula kerana tidak mahu lapar. Sudah seminggu mereka tidak merasa titisan darah. Mana senang. Tempikan itu bergema membunuh keheningan pagi itu. Jam sudah menunjukkan pukul 6.15 pagi. Walaupun sudah pagi, namun suasana dalam hutan itu tetap suram dan kelam. Senang. Mana darah yang aku nak? Senang. Suara-suara penuh kemarahan menyakitkan pendengaran Tok Guru Ismail secara bertubi-tubi. Lelaki alim yang memakai jubah hitam itu hanya membiarkan mereka berteriak dan bertempik sepuasnya. Dia tidak suka terburu-buru menyapa mereka. Darah. Mana darah? Senang. Darah. Mana darah? Senang. Darah. Bagi darah tu dengan aku, senang. Semakin lama amarah makhluk-makhluk itu tidak terbendung lagi. Akhirnya Tok Guru Ismail membuka mulut. Dia dah pergi kepada Maha Penciptanya, aku dan engkau. Hening buat seketika. Siapa?
Suara penuh kemarahan itu bertukar sarkastik. "Ismail?" Ia bertanya lagi. Nadanya memperkecil-kecilkan Tok Guru Ismail. "Ismail, kau ingat kau boleh usir aku?" Tok Guru mengukir senyuman. Nampaknya mereka mahu mempermainkannya. Dasar laknatullah. "Kau peramu, Ismail. Bawa Esa ke sini." "Esa bukan hamba kau, wahai iblis. Esa milik Allah Subhanahu Wa Taala." Tok Guru Ismail membalas dengan tenang. Haba panas mula terasa. Api kemarahan kembali membakar. "Aku akan bawa Esa ke sini, wahai manusia celaka." "Cubalah. Aku takkan benarkan." "Celaka, kau tak boleh halang aku." "Boleh. Dengan izin Allah." Bunyi guli ditabur ke tanah kedengaran, namun tidak menggugat keberanian Tok Guru Ismail. Tetap berdiri di posisi yang sama, tidak bergerak walau seinci pun. Sementara itu, di rumah Esa, pintu utama dan tingkap berdentam-dentum bagaikan dilanda ribut taufan. Periuk belanga di dapur berselerak di atas lantai dan apa-apa yang diperbuat daripada kaca pecah berderai terlempar ke dinding. Pagar gaib yang terbina di sekeliling cuba dirobohkan sejak beberapa minit yang lepas. "Ismail!" Ya, itulah dia saudara. Kisah Mak Senah episod yang keempat. Season 2. Karya Nini Osman dan diambil daripada KPTX. Terima kasih Nini Osman dan KPTX kerana telah membenarkan Brother Fai meneruskan lagi kisah Mak Senah sehingga siri keempat ini. Kita akan bersambung untuk kisah Mak Senah siri yang seterusnya pada masa akan datang. Terima kasih kepada anda yang menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi. Peace. No war.